Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar anak murid Cikgu Tim? Cikgu Tim doakan semua anak murid Cikgu Tim sihat dan ceria di rumah bersama keluarga. Jom ikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah mata pelajaran Bahasa Melayu Komunikasi Pendidikan Khas Tingkatan 3 bersama Cikgu Tim. Pada hari ini, cikgu akan mengajar tajuk Tema 8 Hari Keusahawanan Unit 22 Hari Kantin Sekolah. Objektif PDPR Cikgu Tim pada hari ini ialah murid dapat yang pertama menyatakan manfaat pihak sekolah mengadakan Hari Kantin. Yang kedua, menulis satu ayat tunggal dan satu ayat majmuk. Dan akhir sekali, menulis ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan. Unit 22 Hari Kantin Sekolah. Dengar dengan teliti ya anak murid Cikgu Tim berdasarkan video dan petikan ini. Tajuk Juadah Jualan. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pesona mengadakan Hari Kantin. Pelbagai aktiviti diadakan pada hari tersebut. Puspa, Wulan dan Syamsul berbual-bual tentang karnival tersebut. Pada hari tersebut, ada 20 buah gerai jualan akan dibuka. Selain itu, terdapat juga pertandingan gerai terbersih. Penjualan kupon akan bermula pada hari ini. Kita boleh mendapatkannya di koperasi sekolah. Berapakah gerai yang akan dibuka pada hari kantin? Tadi dalam petikan pun ada menyatakan 20 buah gerai dan juga terdapat pertandingan gerai terbersih. Jadi sempena hari kantin ni ikut pada aktiviti sekolah rancang apa. Contohnya ada jualan, ada pertandingan dan sebagainya. Seterusnya, kemahiran membaca. Jadi anak murid Cikgu Tim boleh baca bersama-sama dengan Cikgu Tim berdasarkan video ini. Keratan ucapan perasmian. Sekolah-sekolah di seluruh negara akan mengadakan sambutan Hari Kantin sebagai aktiviti tahunan. Tujuan Hari Kantin diadakan adalah untuk mengutip dana. Dana ini mampu mengurangkan beban pihak sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). Dana ini akan digunakan untuk keperluan aktiviti sekolah dan infrastruktur sekolah supaya menjadi lebih kondusif. Maksudnya di sini, tujuan pihak sekolah mengadakan Hari Kantin adalah untuk mengutip dana ataupun mengumpul dana, duit. Jadi, dana itu mampu untuk kurangkan beban sekolah dan juga PIBG. Kegunaan dana itu pula untuk keperluan aktiviti sekolah dan juga infrastruktur. Infrastruktur tu maksudnya kemudahan yang terdapat di sekolah supaya menjadi lebih selesa. Cuba kita lihat di situ iklan ya. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pesona, Hari Kantin tarikh diadakan 17 September pada hari Ahad. Masa 9 pagi hingga 3 petang. Dirasmikan oleh Tuan Haji Hassan bin Hamid yang di-Petua Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Terdapat gerai jualan, permainan, cabutan bertuah, pameran, refleksologi, dema darah, permintaan lagu, permainan, tayangan filem dan juga tarian. Semua diundang hadir. Jadi, ada soalan di situ, apakah manfaat? Cikgu Tim pun dah warnakan kuning, itu jawapannya ya. Jadi nanti dalam Google Form, anak murid Cikgu Tim hanya perlu salin semula sahaja. Seterusnya, meriahnya Hari Kantin. Laporan Hari Kantin. Pada hari Sabtu yang lalu, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pesona telah mengadakan Hari Kantin. Hari Kantin itu diadakan di kantin dan kawasan persekitaran sekolah. Program ini diadakan pada pukul 9 pagi hingga 3 petang. Hari Kantin ini dirasmikan oleh Yang di-Petua PIBG Tuan Haji Hassan bin Hamid. Tujuan Hari Kantin ini diadakan adalah untuk mencari dana. Selain itu, murid dilatih untuk berniaga dengan cara yang efektif. Dana tersebut digunakan untuk membeli komputer dan membaik pulih prasarana sekolah. Sebanyak 20 buah gerai telah dibuka. Pelbagai makanan dan minuman ada dijual. Pertandingan menyanyi, mewarna, memanah dan gerai terbersih juga diadakan.
cabutan bertuah turut diadakan untuk menarik perhatian para pengunjung. Pelbagai hadiah menarik telah disediakan. Kehadiran ibu bapa, komuniti setempat dan murid-murid sungguh menggalakkan. Hari kantin ini berjaya mencapai sasarannya. Disediakan oleh Nadira binti Nazir, Setiausaha Carnivore SMK Seri Pesona. Jadi, berdasarkan petikan ini, terdapat kamus mini ya. Ayat tunggal ialah ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Manakala ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat tunggal. Ayat tunggal ini disambungkan dengan kata hubung seperti dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, seraya dan lain-lain. Jadi Cikgu Tim telah pun mewarnakan di situ beberapa ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Ayat tunggal ni ingat ya, ada satu subjek dan satu predikat. Ayat majmuk pula menggunakan kata hubung untuk menggabungkan ayat. Menggunakan kata hubung seperti dan, atau, kecuali dan sebagainya. Jadi Cikgu Tim telah pun mewarnakan di situ. Warna kuning ada ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Contohnya, hari kantin itu diadakan di kantin dan ada kata hubung dan. Jadi itu adalah ayat majmuk. Seterusnya, hari kantin ini dirasmikan oleh Yang di-Pertua PIBG Tuan Haji Hassan bin Hamid. Ini terdiri daripada satu subjek dan satu predikat, jadi ianya adalah ayat tunggal. Jadi kalau awak lihat, dalam ayat tu ada menggunakan kata hubung atau kecuali, tetapi, itu adalah ayat majmuk. Ayat tunggal, satu predikat dan satu subjek sahaja ya. Penilaian. Jadi tadi Cikgu Tim dah terangkan pun berkenaan dengan ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Jadi terdapat 5 soalan di situ. Awak perlu menulis ayat majmuk dan telah diberikan pun kata hubung dalam kurungan tu. Jadi soalan yang pertama, Ayah Nisha membeli ayam bakar. Ayah Nisha membeli sambal. Okey, Cikgu Tim akan ajar macam mana kita nak menulis ayat tunggal. Jika kita perhatikan pada soalan yang pertama, ada ayat yang berulang. Jadi ayat yang berulang pada baris yang kedua, awak potong. Jadi yang tinggal, yang atas tu Ayah Nisha membeli ayam bakar. Lepas tu sambal. Jadi untuk menggabungkan kedua-dua ayat ini, menggunakan kata hubung dan. Jadi Cikgu Tim berikan satu contoh, iaitu Ayah Nisha membeli ayam bakar dan sambal. Jadi telah pun selesai tugasan kita. Jadi awak gabungkan ayat tersebut menggunakan kata hubung dan. Ayat yang sama pada baris yang kedua awak potong. Jadi kemudian awak salin semula, awak masukkan kata hubung pada ayat tersebut. Jadi untuk soalan nombor 2, 3, 4 dan 5, anak murid Cikgu Tim boleh tulis sendiri. Seterusnya, sampaikan ucapan dengan intonasi yang sesuai. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Yang saya hormati Encik Akmal bin Ahmad, Guru Penasihat Kelab Usahawan Muda dan anggota Jawatan Kuasa. Selaku pengerusi kelab ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah menjayakan Hari Kantin pada 17 September yang lalu. Hasil dana yang terkumpul akan disumbangkan kepada pihak sekolah untuk membeli komputer dan membaik pulih prasarana sekolah. Saya ingin mengucapkan tahniah atas kerjasama yang diberikan oleh anggota kelab. Saya juga berharap agar kita dapat terus mengekalkan usaha sebegini untuk aktiviti yang akan datang. Sekian, terima kasih. Anak murid Cikgu Tim boleh cuba baca berulang-ulang kali menggunakan intonasi ucapan yang sesuai. Jadi untuk tugasan PDPR seperti biasa, yang pertama anak murid Cikgu Tim menonton video sebagai aktiviti pembelajaran. Kemudian yang kedua, murid membuat tugasan, Cikgu Tim akan berikan link Google Form nanti. Dan akhir sekali setelah selesai, anak murid Cikgu Tim menghantar tugasan. Oleh yang demikian, sekian sahaja PDPR Cikgu Tim pada hari ini. Tahniah dan terima kasih kerana anda telah menonton video.
dan belajar bersama Cikgu Tim. Sila kongsi dan subscribe YouTube Cikgu Tim untuk mengikuti PDPR yang seterusnya. Terus kekal berada di rumah, kita jaga Allah, Allah jaga kita. Akhir kata daripada saya, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga.